warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سدد لساني وقلبي بالحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Jadi minta maaf banyak kita sekolah nak baca dan putih balik tak jelas tadi pagi. Okay. Pertama pada ibarat wa amma tuhru alladhi yasihhu taqdimuhu. Dalam bab turul mani', turul mani' iaitu datangnya mani'. Apabila masuk waktu kita suci ataupun tidak ada mani', tiba-tiba datangnya mani'. Tiba-tiba datangnya mana? Datangnya mani'. Jadi qadar mana nak kata kita ni kena qada sembahyang tersebut? Kan kita kata tadi kena dapat qadar waktu sembahyang tersebutlah, sembahyang waktu tu. Contoh kalau asar yang akhafu mungkinin dia kalau 3 minit atau 5 minit contohnya, maka kalau dia dapat masa suci qadar 5 minit apabila masuk waktu tersebut kemudian datang mani', maka lepas habis uzur wajib dia qada. Okey. Cuma tadi kita baca tu kita baca tu dia kata, tengok kita baca balik ibarat daripada fa'in dakhala senang. Okey. Ini tak ada. Okey. Fa'in dakhala al-waqtu, maka apabila masuk ia oleh waktu, wa hiya tahiratun, hal keadaan bermula dia seorang perempuan itu dalam keadaan suci, minal haidhi wan nifasi, daripada haid dan nifas, wa aqilatun, dan dia itu dalam keadaan berakal lah, maksudnya wajib sembahyang. Fatara'a 'alaiha 'ala imra'atin, maka telah datang ia ke atas perempuan itu al-haidu, haid, wan nifasu, dan nifas. Tak kisahlah asalkan datang mani'. Ni antara contoh mani' je. Sebab tu Syekh Nawawi dia datangkan pula wal jununu, dan gila, wal ighma'u, dan pitam, was sukru, dan mabuk bila ta'adin, yang tidak disengajakan. Yakni kalau mabuk itu disengajakan wajib dia qada walaupun tak dapat masa qadar sembahyang fardu tersebut. Okey, kalau dia dapat masa qadar fardu tersebut hal keadaan mari balik syukur ataupun dia itu mabuk dalam keadaan tidak disengajakan, kalau dia dapat qadar masa tu maka wajib qada. Sebab tu dia kata ba'da an madha, selepas daripada bahawa seseorang itu melalui ia minal waqti, daripada waktu, qabla turuwil mani', sebelum datangnya mani' semula. Mana? Ini fa'il dia. Okey. Madha fa'il oleh fa ma yasa'u, barang yang meluasi ia barang, wajibati tilka salati, perkara-perkara wajib demikian sembahyang, iaitu rukun-rukunnya lah. Jadi dia marinya mani' itu dalam waktu tersebut dalam keadaan dia dapat qadar masa cukup untuk dia buat segala rukun-rukun tu. Bi akhaffi mumkinin, dengan sekurang-kurang mungkin, iaitu dia buat rukun je, tak buat sunat. Sekira-kira qadar masa tu buat rukun je, tak kira hak sunat. Okey, kalau 3 minit lah, 5 minit ikut atas seseorang tu. Ma'a idraki zamani tuhrin. Tengok di sini. Ma'a idraki zamani tuhrin, beserta dia mendapati masa tuhur, yang mana tuhur itu yang tani'u, yang menghalang ia oleh taqdimuhu, oleh mendahului tuhur itu alal waqti, ke atas waktu, kata yang mumin seperti bertayamum, wa tuhuri salisin, dan seperti sucinya orang yang salis, orang yang tidak lawas kencing ke, tidak lawas rih dan sebagainya. Di sini kita tak terang sikit, kita agak samar dengan yang bawah sat lagi, iaitu bila dia datang mani',
okey, dalam ibarat ni, bila dia datang manik waktu zuhur ke waktu asar ke, dia dapat qadar masa boleh sembahyang qadar fardu satu, dan berserta dengan suci, berserta dengan qadar masa suci jikalau dia ini terhalang untuk dia itu berkebolehan untuk bertaharah sebelum waktu. Tu maksud dia. Seperti orang salisil baul. Okey, dia ni jenis orang salis tak? Orang yang jenis salis tak? Okey, orang yang jenis salis tak? Makna kalau orang yang jenis salis, makna kalau dia dia kena dapat masa qadar taharah dengan qadar sembahyang qadar rukun tadi tu. Dia tak cukup sembahyang saja. Dia kena tambah waktu tuhur sebab dia adalah orang yang mesti dan wajib dan hanya boleh taharah masa waktu masuk saja. Sebelum waktu masuk dia tidak boleh untuk taharah sebab dia salisil baul, salisil rih, salisil mabi dan sebagainya. Faham tu? Itu maksudnya. Kemudian wajaba 'alaiha, dia dapat waktu tuhur dengan waktu qadar sembahyang qadar fardu itu, dia dapat qadar tuhur bagi orang yang salis kerana dia itu terhalang untuk dia itu taharah sebelum masuk waktu. Maka dia dapat waktu taharah serta waktu qadar sembahyang qadar rukun. Gabung hak tu. Okey. Wajaba 'alaiha, wajib dia atas perempuan itu fa'il qada'nya qada' sembahyang. Maka kalau dia dapat orang yang salisil bau, orang yang tak ada air, tayamum, dia itu wajib, dia itu dikategorikan sebagai orang yang tak mampu taharah sebelum masuk waktu sembahyang. Dan dia itu kategori secara automatik adalah kategori taharah yang mesti masuk waktu dulu baru taharah. Maka kalau dia dapat masa qadar taharah dengan qadar masa sembahyang qadar rukun tu tiba-tiba mari manik balik, maka dia wajib qada. Kama idza aslama, seperti mana apabila Islam seorang oleh al-kafiru, oleh orang kafir, awal asri, pada awal asar, thumma junna, kemudian gila ia, ba'da ma yasa'u dhalika, selepas dia dapat masa demikian itu. Demikian mana? Demikian sembahyang yang qadar rukun dan demikian qadar taharah kalau dia itu yang tani'u taqdimuhu, kategori orang yang tidak boleh mendahulukan taharah sebelum waktu. Tu. Wa illa, dan jika tidak, yakni jika tidak mendapat, macam tadi itulah, kita tak payah takdir dah. Dah tadi dah, betul semua tu. Fala yajibu qada'uha, maka tidak wajib oleh qada' sembahyang sebab tak dapat waktu. Lintifa istamakuni, kerana ternapinya halangan itu, min fi'liha, daripada fi'il, daripada membuatnya sembahyang. Kama, seperti mana lau halakan nisabu qabla tamakuni. Tu semua tak parah. Di sini. Wa ammatuhu. Di sini saya tak bezakan yang tadi. Yang tadi tu dia ambil qadar tuhur bagi orang yang tidak boleh berkemungkinan untuk taharah sebelum waktu. Dan dia ambil, bila dia kategori macam ni, dia kena ambil masa taharah dan dengan masa qadar sembahyang rukun tadi tu. Adapun wa amma tuhurul ladzi yasihhu taqdimuhu, adapun suci yang mana sah ia alladhi, yang suci itu bukan yasihhu taqdimuhu, sah ia oleh mendahulukan alladhi, yakni mendahulukan taharah tadi, alal waqti, atas waktu, fala yu'tabaru qadruhu, maka tidak diiktibar, tidak dikirakan qadarnya qadar itu. Okey, bagi orang yang sihat, orang yang salim macam kita, tidak ada salis. Okey, tidak ada salis, kita ada air banyak. Jadi kita ni kategori orang yang boleh kita taharah sebelum masuk waktu. Maka bagi orang macam kita, kalau dia masuk waktu, dia salim sejahtera daripada mawanik, tiba-tiba mari manik pula, maka dia dapat qadar masa mana yang kena wajib qada? Dia dapat masa qadar rakaat sembahyang yang wajib tadi itu saja. Tidak dikira masa tuhur. Tidak dikira masa tuhur. Tidak dikira masa tuhur sebab kita kategori orang yang boleh untuk takdim taharah sebelum waktu. Tu beza dengan orang yang jenis salisi baul. Kalau orang jenis salisi baul, dia dapat masalah macam ni, maka dia kena kira qadar tuhur dengan qadar sembahyang akhafi mungkin. Bagi orang yang salim, orang yang sihat macam kita, tak ada masalah salisil baul ke apa ke, maka dia ambil iktibar qadar waktu sembahyang sahaja yang muat akhafi mungkin tadi, tanpa dikaitkan dengan tambahan waktu taharah, sebab kita kategori orang yang boleh bertaharah sebelum waktu habis. Tu satu. Habis tu, ibarat kita jelas tak jelas lagi. Pagi tadi kita nampak macam sama. Kita terlupa nak cover. Okey. Ni satu lagi. Ni satu lagi, falau adraka raka'ata akhir al-asri.
Kita baca dulu. Falau adraka, maka jikalau mendapati ia oleh seorang rakaat akhir asri, pada rakaat akhir akan rakaat akhir asar. Dia dapat qadar waktu akhir asar tu qadar serakaat. Waktu. Okey, waktu ya. Bukan dia buat waktu. Waktu dulu. Dia dapat, maksudnya dalam bab izalatul mani', dia hilang mani' pada akhir waktu asar. Hal keadaan antara waktu asar yang dia habis mani' itu dengan masuk waktu maghrib itu qadar serakaat. Dah. Masalan, contohnya. Kemudian dia kekal selepas daripada dapat qadar serakaat pada akhir waktu asar itu, dia pun sejahtera daripada mawani' itu. Fa'adal mani'u, maka telah datang semula oleh mani' itu ba'dama yasa'ul maghriba, selepas daripada barang, yakni masa yang meluasi ia barang itu akan maghrib. Selepas dia suci, dia hilang izalatul mani', dia hilang mani' itu pada akhir waktu asar, qadar serakaat sebelum masuk maghrib. Kemudian masuk maghrib itu dia dapat masa salim minal mawani' tadi, sejahtera daripada mawani' tadi, qadar masa boleh sembahyang maghrib. Kemudian datang semula mani'. Maka wajibatul maghrib maka wajib oleh maghrib sahaja. Tak wajib asar sebab tidak dapat qadar masa untuk sembahyang asar. Tambah-tambah tak boleh wajib, tak wajib untuk qada hak zuhur sebab asar pun tak dapat. Maka wajib maghrib. Dalam kitab Hasyiah kata sebab apa wajib maghrib? Sebab dia sahibatul waqti. Kerana dia itu sahib waktu. Waktu dia dah. Kalau tak dapat qadar asar tu, kalau tak dapat qadar asar tu, tak apa tak ya. Sahibatul waqti faqat. Kemudian masalah ni, masalah wa in syara'an. Wa in syara'an. Maka jikalau telah masuk dia oleh seorang, yakni masuk melaksanakan sembahyang fil asri awalan, pada masuk sembahyang asar lah, masuk pada sembahyang asar awalan, pada awal waktu, yakni pada akhir waktu asar tu, yang dapat qadar serakaat tu, dia pun sembahyang asar waktu tu. Dan kemudian sembahyang asar tu mungkin ada rakaat baki asar tu masuk waktu maghrib. Ni masalah dia. Okey. Masuk waktu maghrib. Dia buat sembahyang tu masuk sampai dia buat sembahyang asar tu pada akhir waktu asar dia, dan walaupun dia qadar masa serakaat je, tapi dia buat habis sampailah berapi dia sembahyang asar itu sampai masuk waktu maghrib. Kata naflan, maka berlaku jatuh ia sembahyang tadi itu naflan sebagai sunat saja sembahyang asar tadi itu. Wa tastaqirru alaihi. Ni dia cerita mana? Dia cerita dia sembahyang asar pada akhir waktu asar sehingga masuk waktu maghrib. Habis sahaja sembahyang asar dia mari semula mani'. Dia mari semula mani' dia. Bila mari semula mani' dia tak ada nak sembahyang maghrib. Maka menurut pendapat Imam Rafi, kata qa'ul asr naflah. Solat asar tu jadi sunat. Wa tastaqiru alaihi maghrib. Maka kekal dia atasnya seseorang musalli itu boleh maghrib. Maksudnya atas zimmah dia. Atas zimmah dia nanti selepas habis mani', maka dia itu wajib qada maghrib. Indar Rafi. Di sisi ni sebenarnya masalah ni sebelum kita tengok kitab yang besar, ada orang tanya ke Syekh Sa'ad, dia tanya, dia khabar ke kita lah, katanya masalah ni 4 rakaat dia sembahyang, dia sembahyang 4 rakaat asar pada akhir waktu asar. Kemudian kita syarah tadi, rakaat pertama dia jadi asar, 3 rakaat lagi menjadi maghrib. Tak kena. Dia kata tak kena. Sebab apa dia kata tak kena? Sebab dia faham daripada perbahasan saya yang dengan menurut kaedah tadi, kalau kaedah izalatul mani' dengan turul mani', dia baru faham. Dan saya pun memang faham dah. Begitu cara dia, tapi disebabkan Syekh Sa'ad hafizahullah taala dia kata katanya Syekh Sa'ad itu, kemudian dia pun kata berkemungkinan saya bila cek balik, berkemungkinan saya silap tanya ataupun silap faham tentang ibarat kata Syekh Sa'ad radhiyallahu hafizahullah taala. Syekh Sa'ad, bila kita faham gini, kita faham dah gini, tapi bila kata Syekh Sa'ad kata gitu, kita pun nak buat macam mana? Kita macam pelik juga lah. Takkan Syekh Sa'ad salah pun. Kita Syekh Sa'ad ni Syekh Sa'ad. Kalau orang yang ada kat Terengganu ni tahulah Syekh Sa'ad ni orang Yaman, ngaji 20 tahun. Okey, orang Arab lah, orang Arab. Okey.
Alim kan, saya memang ngaji dia banyak kitab tu, Fathul Nada, Muqaddimah Hadramiyah, Nahjut Taisir, syarah kepada Nazam usul tafsir tu, dengan Al-Qawaid, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, dan banyak lagi lah. Okey, jadi kita tengok macam mana dia sembahyang asar pada akhir waktu asar, 1 rakaat tu jadi asar, 3 rakaat jadi maghrib. Jadi macam pelik. Jadi saya faham ni ya, saya faham. Oh, dia buat sembahyang asar sebab dia di akhir waktu asar dia pun sembahyang asar lah. Allah Akbar. Habis sembahyang asar dah masuk waktu maghrib dah. Tiba-tiba datang mana tak sempat sembahyang maghrib. Adakah asar tadi menjadi fardu ataupun tidak? Tak. Syekh Rabi kata jadi sunat, tapi yang dia tak sempat buat maghrib tu dia wajib qada sebab dia dah masuk qadar ma yasa'ul maghrib. Qadar masa waktu maghrib dah. Maka diwajib atas dia nanti selepas habis manik datangkan wajib qada maghrib. Inda Ramli khilafan li ibn al-Imad wa Syekh al-Islam wa Ibn Hajar. Khilaf depa tu kata fa innahum qalu taqul asr fardhu. Jatuh fardu lah asar, letaklah. Tapi wala yulzimu qada al-maghrib, dan tidak lazim, tidak wajib atas dia qada maghrib sebab selepas salam assalamualaikum warahmatullahi salat asar tu, walaupun berada pada waktu maghrib, selepas daripada sembahyang maghrib dia datang manik. Dia kira ma yasa'ul maghrib itu selepas salam dia tak dapat, maka tak wajib qada. Di sisi Imam Ramli dia kata ma yasa'ul maghrib itu apabila masuk waktu maghrib. Dalam masalah ni masuk waktu maghrib. Maka walaupun dia sembahyang asar, tiba-tiba selepas daripada tu datang manik, maka asar tu jadi nafal, wajib dia sembahyang maghrib sebab sudah dapat masa qadar masuk waktu maghrib, qadar dia dapat sembahyang maghrib, cuma dia tak sembahyang maghrib waktu tu, dia sembahyang asar. Syekhul Islam Zakaria Ansari, Ibnu Hajar dengan Ibnu Imad tadi pula kata jatuh asar tu fardu. Tak apa, fardu tak ada masalah, tapi tak wajib sembahyang maghrib. Sebab apa? Sebab selepas dia salam assalamualaikum warahmatullahi asar, walaupun dalam waktu maghrib, selepas tu datang manik, dia tidak sempat ma yasa'ul maghrib waktu itu, maka tidak wajib sembahyang maghrib. Gitulah ibarat dia. Kita terang tadi sikit sebanyak gini je lah. Okey, minta maaf banyak apa yang silap. Ini sekarang muzakarah inilah. Okey. Jumpa pula esok insya-Allah taala nak makan laksa ni murih. Penat tarawih lama tak balik Penang, laksa pila laksa tarawih Shibih Zaidah di sini. Bukan Shibih Harajar, Shibih Zaidah. Kalau Shibih Harajar boleh tahan. Shibih Harajar dia Shibih Penang. Laksa Penang tu Shibih dengan Penang, sama macam Penang lebih kurang. Tak apa, ni bukan sama, ni tak sama. Zaidah. Ni Shibih Zaidah. Lantaklah nak buat macam mana lama tak di Penang ni. Raya pun di sini, buat macam mana? Okey. Jadi jumpa pula esok pagi insya-Allah. Siapa yang baru masuk tu dia tengok balik lah. Kita terang ibarat wa ammat tuhuru tadi dengan wala adrakal asr. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.